Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu yang lalu, kami di sini dikejutkan dengan pemergian Allahyarham Profesor Dr. Hanafidullah yang dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke rahmatullah. Kita doakan insya-Allah semoga rohnya dicucuri rahmat dan diganjari dengan syurga insya-Allah. Dan apa yang saya nak kongsikan dalam video kali ini adalah beberapa perasaan saya secara peribadi yang datang secara spontan apabila mendengar berita pemergian Profesor Dr. Hanafidullah. Now, to put in perspective, to put in context first, biasanya berkenaan dengan bila kita mendengar kematian seseorang, ada beberapa benda yang biasanya akan menjadi muhasabah untuk kita dan sentiasa sepatutnya menjadi muhasabah untuk kita. Yang pertamanya, semua kita pasti akan mati. Semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi apakah bekalan kita? Keduanya, sekiranya dalam konteks Profesor Dr. Hanafidullah dia meninggalkan isteri dan anak-anak, hanya ada dua sisi di situ kan. Satu, refleksi sekiranya kita ataupun saya sendiri meninggal dalam keadaan meninggalkan juga isteri dan anak-anak, apakah yang saya tinggalkan untuk mereka boleh meneruskan kehidupan. Itu satu sisi. Satu sisi lagi ialah sebagai seorang anak yang kematian ayah, contohnya kan, sekiranya saya dan alhamdulillah ibu dan ayah saya masih hidup, tetapi kita tidak tahu bilakah Allah akan panggil mereka kembali. Jadi ada juga muhasabah di situ, adakah kita telah memohon maaf dan sebagainya. Dan itu semua adalah muhasabah-muhasabah yang insya-Allah sepatutnya sentiasa mengingatkan diri kita berkaitan dengan kematian yang pastinya berlaku. Cuma untuk put in perspective ataupun in context apa perasaan saya yang datang ketika itu, mungkin sedikit sebanyak saya akan cerita dulu berkenaan dengan diri saya sendiri. Apa yang saya subconsciously rasa sepanjang sebelum ini dalam melihat kehidupan tu. Dari kecil, dari muda, saya sentiasa nampak seolahnya 40 tahun. Umur 40 tahun tu adalah satu umur yang membezakan antara orang muda dengan orang tua. Saya tak katakan ini sebagai satu statement fakta ataupun akademik. Saya just mengatakan ini adalah persepsi saya melihat dunia. Bila saya melihat orang yang dah melangkaui 40 tahun, oh itu pakcik-pakcik. Begitulah dalam kepala saya, secara sedar atau tidak. Dan selama saya hidup, sentiasa terbahagi begitu. Semaknanya bila meninggalnya seseorang yang kebanyakannya lebih daripada 40 tahun, sentiasa terasa macam oh pakcik meninggal, pakcik meninggal. Dan dia terasa jauh sebab tu kan pakcik kan. Cumanya tahun lepas 2019 Disember, 31 Disember tahun lepas, umur saya mencecah 40 tahun dan saya lahir tahun 79, 31 Disember 79. So 2019 40 tahun lah kan, ikut kalender Masihi. Dan ketika tu saya terkejut kerana akhirnya saya menjadi pakcik. Dalam saya punya psyche lah kan. Sebelum ni sentiasa rasa saya sebagai seorang muda, dan apa saja, ramai orang yang sebenarnya setiap tahun mendengar kematian seseorang yang saya kenali, tapi dia still pakcik, ada pakcik meninggal kan. Tapi sekarang saya yang dah termasuk dalam pakcik ni. So ini adalah berita kematian yang saya rasa first time sejak genap 40 tahun tadi tu, yang orang yang agak dekat bersama di UIA dan bersama juga dalam Ikram Gombak. Sebab saya dah jadi pakcik, bila ada pakcik lain yang meninggal, dia terasa dekat tiba-tiba. Ni saya cakap pasal diri saya. So dia rasa macam orang yang sama dengan kita dalam status kehidupan, di penghujung kehidupan basically, di second half of kehidupan at least, telah pergi. Dan dia terasa real tiba-tiba. Sebelum ni sentiasa rasa pakcik, jauh kan. Sekarang tiba-tiba saya rasa dekat macam dia jadi satu muhasabah yang lain macam sikit. Ni saya cakap pasal diri saya sendiri lah. Dan itu trigger beberapa perasaan yang datang serentak dengan itu, yang menyebabkan saya tiba-tiba jadi macam cuak dan panik tiba-tiba, memikirkan beberapa perkara. Dan itu yang saya nak kongsikan dalam video kali ni lah, yang benda tu jadi satu muhasabah dan jadi satu, kata apa,
reminder yang besar kepada diri saya, dan harapnya sedikit elemen dari situ kalaunya bermanfaat untuk anda semua, harapnya dapat diambil manfaat itu juga. Now, bila memikirkan kematian, dan especially bila memikirkan kita akan mati, dan bila melihat Dr. Hanafi meninggal kat situ, terbayang terus, bagaimana kalau itu aku sekarang, hari ini, ataupun hari itu adakah aku akan kembali dalam keadaan yang alhamdulillah ataupun na'udzubillah atau bagaimana. So dia terasa terus. Dan satu benda yang terus spontan datang tu ialah ada beberapa perkara yang saya dah memang niatkan untuk buat, memang berhajat nak laksanakan perkara tu, tetapi sentiasa tertangguh sebab kesibukan. Dia tiba-tiba datang macam, kalau inilah harinya aku yang dipanggil, aku akan menyesal tak sudah, sebab benda tu tak sempat buat. Dan dekat sini saya nak relate juga dengan cara saya memandang apa yang saya nak kejar dalam dunia ni. Now, secara umum kita nak kejar apa sahaja yang akan memberikan kebahagiaan kita di akhirat. Apa sahaja saham untuk akhirat, insya-Allah kita akan kejar. So sepatutnya seorang mukmin yang merasakan begitu, benda-benda yang berganda dia akan kejar. Lailatul Qadar, solat berjamaah, amalan-amalan yang besar, kan? Dan bagi orang yang memahami Islam yang syumul juga, dan konteks dakwah di dalamnya dan sebagainya, akan nampak juga sisi-sisi, especially amal jariah yang bukan calang-calang lah, kan? Rasanya semua umat Islam generally familiar dengan hadis yang mengatakan bila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 benda tu, kan? Dan dalam manifestasi kefahaman itu, bila kita tengok, dan personally bagi saya sendiri, antara saham yang akan sentiasa bergerak, yang paling orang kata apa, yang paling power lah, yang paling sustainable maksudnya kebarangkalian dia akan menjadi saham yang besar dan berterusan tu tinggi berbanding yang lain, ialah membina orang. Dan disebabkan itulah itu antara benda yang saya amat fokuskan sejak saya sedar benda itulah, kan. Maksudnya sebagaimana Rasul SAW dan para sahabat membina orang, membina generasi, dan kemudian setiap generasi itu membina generasi seterusnya sampai kita hari ini. Maknanya saham dan rantaian tu berterusan, kan. Itu susah nak beat lah any, orang kata apa, investment akhirat yang boleh beat benda tu, kan. Sebab Lailatul Qadar berapa gandaan tu pun kita hanya boleh kejar masa kita hidup. Tetapi bila kita top up juga dengan benda-benda ni, kita bina orang tu bina orang, kita tak tahu berapa downline dia, dan berapa ratus tahun, ribu tahun. Kalau ikutkan sekarang ni dah ribu tahun lah, kan? Sejak Rasulullah SAW tu, kan, masih bersambung. Itu bukan 1000 bulan, 1000 tahun. That is beyond. Maknanya kalau kita faham benda tu, mustahil lah kita memandang enteng kerja-kerja membina orang yang boleh membina orang dan membina orang. Itu satu benda yang menyebabkan saya rasa kebanyakan masa saya memang terfokus ke arah itu. Almost setiap malam dan sebagainya, aktiviti-aktiviti yang terlibat secara langsung yang kita boleh kategorikan sebagai membina orang. So itu amal jariah yang maknanya bila kita cakap amal jariah ni, maksudnya bukan sekadar yang technically biasa orang sebut amal jariah, tapi apa saja amal, apa saja saham yang akan terus berjalan. Itu satu, itu for sure. So sebab tu alhamdulillah, dari segi effort dan usaha tu, sejak memahami benda tu sampai sekarang, insya-Allah masih berterusan, dan insya-Allah semoga Allah sabatkan dan istiqamahkan diri saya ni sampai ke akhir hayat. Cumanya level of effectiveness tu masih tengah dipelajari untuk di boost lah, kan? Sebab kadang-kadang kita cuba bina orang tapi ramai pula mandul, kan. So maknanya mandul tu dia baik seorang-seorang, lepas tu dia tak keep on generate generasi yang baru. So saham kita mati kat situ lah, kan? So sayang jugalah kalau begitu, kan. Kalau begitu, especially kalau ada berpotensi untuk boleh membina orang lain, tapi dia somehow kita gagal menyebabkan dia termotivasi untuk buat benda tu, kan. So of course, sekiranya ada among anak usaha saya yang tengok benda ni, harapnya tak terasa lah kalau anda merasakan anda mandul, dan saya bukan mengata anda, kan. Tetapi kalau terasa in positive way, tak apalah, kan. Sebab harapnya semua orang merasakan apa yang nak dibawa balik ke akhirat tu
antara benda-benda yang begitu kan. Membina orang tu satu saham yang bukan calang-calang. Okey, itu alhamdulillah berjalan. Cumanya on top of that, saya rasa kalau kita dah fokus banyak masa ke situ pun, masih banyak masa lain untuk mewujudkan amal saham-saham yang berpotensi juga untuk berlipat kali ganda, walaupun tidak se-sustainable membina orang pada pandangan saya. Sebab bina orang tu kita actually bina dia dan direct touch, sehingga kita boleh pastikan kualiti dia, supaya bila kita lepaskan dia akan beraksi sepanjang hayat dan membina orang. Walaupun kita dah tak pandang dia bina orang, InsyaAllah saham kita berjaya-jaya, InsyaAllah. Tetapi ada juga saham yang tidak direct dan tidak sustainable, tetapi potensi dia cukup besar juga. Yakni meninggalkan benda-benda yang orang boleh manfaatkan direct dan kemudian menghasilkan impak-impak yang besar, especially. Dan sebagaimana ulama-ulama silam mengarang buku-buku mereka yang sampai sekarang kita duk kaji, kita duk gali, kita duk manfaatkan dan kita amalkan. Kan, mereka yang pemula-pemula dakwah generasi-generasi silam telah membukukan pengalaman mereka yang amat berharga, dan sampai sekarang kita duk kaji buku-buku fikrah dakwah yang menggerakkan kita. So saham dia insya-Allah kembali ke mereka juga. So itu contoh-contoh benda yang saya rasa kita, itu pun beyond generation kan. Maksudnya berapa ratus tahun dulu di Karang kita masih menggali dan manfaatkan dan amalkan dan menggerakkan kita untuk terus bersemangat untuk beramal. Subhanallah. So itu antara juga yang opportunity yang saya harapkan dapat create juga sebelum mati kan. Okay. So part of this, kenapa apa yang memotivate saya buat YouTube dan ada certain type of video ialah motivasi itu kan. Saya teringat masa satu ketika saya pernah dijemput untuk menjadi muwajih ataupun penyampai dalam satu daurah yang mana diminta menyampaikan salah satu bab daripada buku Muntalaq. Kemudian seperti biasanya saya bila menyampaikan sesuatu, saya record dan letaklah kat YouTube. Kemudian tak tahulah berapa bulan ke berapa tahun lepas tu, tiba-tiba ada seseorang tu tanya dekat ruang komen kat situ kan, tak ada chapter yang lain ke? Kan, sebab saya kebetulan dipanggil hanya untuk bentang satu slot untuk tajuk itu saja. Kata, oh, rupanya ada orang cari benda ni. Dan kat situ terbuka juga, maksudnya ada konten yang mungkin orang cari, dan biasanya konten yang berat sebegitu. Ni personal, saya terfokus ke situ sebab isu saham tadilah kan. Personally speaking, satu, isu bukan kemampuan saya mungkin. Kedua juga mungkin saya rasa kurang strategik kalau saya nak pergi ke situ. Ke situ tu maksudnya ada, kalau kita cakap pasal video YouTube, ada arena-arena sebaran kebaikan atau dakwah yang lain yang lebih mainstream mungkin kan. Maknanya orang yang nak berhibur tapi at least dia dapat something. Benda-benda begitu benda yang funny, benda yang kelakar tetapi ada makna, ada message. Saya kurang nak pergi ke situ. Satu, mungkin kurang mampu, of course tak kelakar pun saya ni kan. Keduanya ialah saya nak cuba pergi kepada benda yang kalau orang cari benda tu, tendensinya dia jenis orang yang memang nak amalkan benda tu. Dia maknanya konten-konten yang agak berat. Maksudnya saya tak perlu reach ramai orang, tapi kalau saya reach 1-2 manusia pun, tapi dia kemudiannya amat memanfaatkan benda tu, saya rasa saham dia berat lah. Saham dia berat sebab dia jenis orang yang bukan just nak peringatan kadang-kadang, tetapi mau kepada orang yang nak mengamalkan something dan menggerakkan something di medan nyata dalam arena dakwah. So hopefully saya dapat create benda tu lah. So bila ada message begitu, saya tersedar macam, oh mungkin ada orang cari juga Muntalaq ni kan. Hence itu yang men-trigger kepada saya ada niat, okay, insyaAllah saya akan buat penyampaian video setiap bab dalam Muntalaq tu dari awal sampai habis. Alhamdulillah dah selesai. Walaupun sejak komen tu saya kata insyaAllah saya akan buat, tapi saya ambil lebih sebulan rasanya untuk buat slide beberapa chapter lah tu kata. Ingatkan nak siapkan semua slide baru menyampai. Tapi rasa macam tak jadi ni, dah sebulan lebih baru hanya 5 bab ke sebagainya kan. Sebab memang lama saya nak buat slide ni, nak transfer buku punya konten kepada slide. Dan kemudian saya start menyampai dan catch up lah, maksudnya buat slide chapter by chapter alongside menyampai. Alhamdulillah dah selesai. Dan kemudian habis tu terfikir juga apa next kan. Dan salah satu yang saya kongsikan juga ialah benda-benda yang saya dapat daripada buku Millionaire Success Habit tu juga, yang agak merubah diri saya dalam aspek-aspek tertentu.
saya juga kongsikan, mengharapkan ada juga yang memanfaatkan daripada situ. Tapi satu benda yang saya berhajat untuk kongsikan juga ialah lebih kepada macam mana, kupasan bahan tarbiyah. Yang saya perasan bila dalam i'dad murabi, dalam program-program kemurabian dan sebagainya, ramai yang seolah ni macam kurang ataupun perlukan bantuan dalam konteks mengupas surah-surah tafsir dan sebagainya. Yang saya rasa saya boleh bantu dekat situ, dalam konteks at least surah An-Nas sampai Ad-Duha dan sebagainya. So saya rasa sebab kalau murabi yang memang nak mentarbiyah dapat bantuan suntikan benda tu, dia dapat mengimprove produktiviti dia. Saya rasa insya-Allah saham bukan calang-calang, saham bukan calang-calang, insya-Allah. Itu cara saya compute lah. Bila realise benda tu, saya dah tanam niat sebenarnya. Tu ceritanya, dan nak relate balik dengan asal cerita di awal video ni. Tetapi disebabkan memang sibuk, semenjak yalah PKP dan sebagainya, kelas online dan sebagainya, dan masuk kuliah pun banyak, tak dapat dinafikan. Kesibukan tu ultra sibuk lah. Memang jujurnya merasakan ultra sibuk. Tetapi yang trigger masa ketika tu ialah sebab kematian ni dia lain macam. Dia macam, okay, if I was the one yang Allah panggil ketika tu, aku akan still amat menyesal. Dan alasan sibuk tu will not justify, will not subdue penyesalan tu, kalau faham. Maknanya dia tak ada macam mati, aku niat nak buat dah benda tu kan, boleh jadi saham yang besar tu kan, tapi nak buat macam mana, dah sibuk kan. Saya rasa saya tak akan fikir macam tu. Wallahualam kita fikir ke tidak bila kita mati, tapi saya tak rasa begitu. Sebab saya rasa macam bila kita mampu contribute something, bila kita mampu hasilkan something yang potensi jariah dia amat besar, tapi kita tertangguh benda tu, dan na'udzubillah kita mati sebelum sempat buat benda tu, saya rasa the potential loss tu amat besar kan. Potential, apatah lagi kalau kita fikir benda tu possibly boleh berantai ratusan tahun, possibly kalau benda tu impactful sebegitu kan. Maknanya, dan saya merasakan melahirkan murabi, menambah kapasiti murabi dan sebagainya, adalah benda yang sebesar itu. Sebab dia create orang, dia create generasi, dan murabi yang terbina tu, dia melahirkan output setiap tahun. Tahun ni dia bina orang, tahun depan dia bina orang, dan kalau dia masih hidup puluhan tahun, masih berjalan. Dan saya amat jealous sebenarnya. Of course, ultimately bila belajar sirah tu, saya amat jealous dengan manusia seperti Abu Bakar, yang bila kita tengok resume dia, list orang, kalau kita pergi terbalik, kita tengok list of 10 yang dijamin syurga, kita akan perasan sekejap, dia orang ni masuk Islam hasil usaha siapa kan? Siapa member dia yang tarik ni kan? Abu Bakar. Majority dalam tu, kalau kita tolak Abu Bakar sendiri dan kita tolak Umar contohnya kan, dia adalah hasil usaha Abu Bakar. Dan kat situ tu timbul jealousnya. Kenapa? Sebab macam alangkah baik aku ada resume sebegitu kan. Anak buah aku, orang yang aku sentuh dan bina, itulah antara calon syurga kan. Kita memang tak ada dijamin syurga lah sekarang, tapi calon-calon syurga, orang-orang yang alhamdulillah Allah pandang sebagai ahli-ahli syurga. Wah kan, maksudnya I want that, I really want that. So itu contoh agung lah kan, para sahabat. Tetapi yang saya jealous juga, yang real yang saya tengok depan mata tu, termasuk mas'ul dan murabi saya ketika dulu kan, ketika saya mana tak faham, tak reti, dan mereka yang bersabar setiap bulan daurah dan sebagainya, membina sehingga saya mampu buat apa yang saya mampu buat. Dan kemudian apa yang dia bagi ketika itu, dalam tempoh setahun preparation tu, saya masih guna sampai sekarang untuk membina orang, menjadi muajih dan sebagainya, dan harapnya ada yang terkesan. So saham dia still balik kepada dia juga kan. That's the thing that I hope I also have. Bila aku mati nanti, aku ada benda-benda begitu termasuk tadi yang kita cakap. Sebab tu saya jadi kadang-kadang saya guna word ni lah kan, saya jadi ketagih, jadi muajih. It's macam exaggeration juga ketagih dengan, tetapi it's almost as if ketagih. Maknanya I will never let any chance go lah. Siapa yang nak jemput je kan. If tak ada clash, memang I'll be there insyaAllah kan. Because the chance, maknanya the potential, macam kalau kita kata ROI kan, the potential ROI
is beyond what you can imagine. So saya tak faham kenapa ada orang yang tolak benda-benda macam tu kan. So bina orang langsung tak langsung anak usrah sendiri jadi muajih untuk bina ramai orang, mentaujih mereka untuk bergerak ke satu arah yang improve, insya-Allah. Hopefully ada saham di situ juga. Dan yang hari ni kita cakap berkenaan dengan benda-benda yang bersifat benda yang diletakkan. So siapa yang berkepakaran menulis, saya tak ada kepakaran menulis, sebab tu option yang saya ada adalah buat video. Itu yang saya reti kan. Kalau saya reti menulis, mungkin juga saya akan tulis. Ada benda yang memang saya ingat nak tulis dulu tapi memang tak jadi sebab mungkin bukan kepakaran menulis, wallahu alam. Tapi saya tak tahu macam nak jadikan video. Contohnya dulu satu buku yang konon-konon berhajat nak tulis lah kan, pengalaman hidup da'i dia dalam era PhD. Sebab saya reflect balik kehidupan saya masa PhD tu. So dan juga ambil akronim tu lah kan, PhD, pengalaman hidup da'i. Ingat nak buat buku tu kan. Tak ada trademark, so kalau ada orang nak ambil lah kan. Okay, so benda-benda begitu benda-benda yang kita boleh letak. Hopefully kalau saya mati esok lusa, na'uzubillah, saya harap saya sempat nak buat video tadi kan, tentang kemurabian, bahan tafsir dan sebagainya yang boleh membantu murabi prepare macam mana nak sampaikan dalam konteks yang efektif, capai hasil, apa hasilnya dan sebagainya kan. Saya perasan ramai di Malaysia ni yang memerlukan bantuan tu. For whatever reason, mungkin tidak ramai yang boleh bagi training sebegitu. So disebabkan kita ada benda ni, kita rasa kalau aku mati sebelum bagi keluar, seperti mana kalau kita bayangkan lah kitab-kitab apa yang ada kan. Imam Nawawi dia mati sebelum kitab-kitab tu keluar kan. Tak ke amat berbeza status dia dengan status dia sekarang, yang mana karangan dia tu masih kita manfaatkan sampai sekarang kan. Amat beza sahamnya kan, betul tak? So that's the reflection that I have to myself. Bagaimana nak sempat, insya-Allah. So hopefully this video is a reminder for myself first and foremost, untuk jangan tak sempat lah. Ni pun tak sempat buat lagi ni. Bila nak cari masa untuk allocate, sebab setiap satu surah tu akan ambil sejam 2 jam juga nak kupas, nak prepare dan nak bentang. So it will take 40 hours juga untuk the range of surah yang saya harapkan dapat produce, letak dalam online, dan siapa yang perlukan boleh benefit, insya-Allah. But of course, kalau video-video yang bentuk sebegitu, biasanya siapa yang search dalam this YouTube channel tak jumpa lah, sebab dia biasa unlisted untuk audience yang tertentu kan, untuk murabi sahaja dan sebagainya. But anyway, so itu reflection saya secara yang terlintas lah. Maknanya tiba-tiba datang, bukanlah kata panic attack kan, sebab orang kata panic attack ni term medical yang ada maksud dia kan. So tapi saya guna word tu macam sebab tiba-tiba personally dia macam cuak tu memuncak dalam diri, yang macam panik, macam alamak, aku nak buat benda tu, aku rasa aku boleh deliver, tapi tak buat lagi. Kalau aku yang mati hari ni, auzubillah, takkah aku menyesal tak sudah? Dan kalau you really imagine penyesalan ketika malaikat maut cabut nyawa, I think there's nothing that can beat that in term of your fear. Cuak dia lain macam. Sebab kalau you terbayang that moment, and then you terbayang apa benda yang you, contohnya kalau dosa apatah lagi lah yang tak sempat taubat kan, ataupun even yang kalau kat sini ialah peluang amal yang boleh meningkatkan darjat di syurga, tapi tak buat, kita tangguh-tangguh, dan now is too late. Na'udzubillah. Wallahu alam. So mungkin dah terlalu lama video ni. Harapnya ada manfaat, insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.